قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tingkatan-tingkatan dunia. Dunia terbagi menjadi 3 tingkatan, iaitu dunia yang terdapat di dalamnya pahala, dunia yang terdapat di dalamnya hisab, yakni perhitungan, dan yang ketiga dunia yang terdapat di dalamnya siksaan. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Risalatul Mudzakarah, susunan Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada perbicaraan tentang dunia, sambungan daripada apa yang kita baca dalam pertemuan yang lepas berkenaan dengan bahaya cinta dunia dan bahaya fitnah dunia. Kita sebut dalam pertemuan yang lepas, dunia yang dimaksudkan ialah, untuk mudah kita faham, apa yang tidak memberi manfaat kepada kita selepas daripada mati. Maka itu kita panggil dunia dalam perbicaraan kita. Tapi kalau dunia yang menguntungkan selepas daripada mati, itu kita panggil akhirat. Walaupun buatnya di dunia lah. Sepanjang kita hidup di sinilah kita buat perbuatan tu, kita buat pekerjaan tu, kita buat dengan anggota tubuh badan kita, ataupun kita bercakap dan sebagainya lah, dengan harta kita ke, dengan apa-apa yang Allah Ta'ala bagi kita milik, sekiranya ia menguntungkan selepas daripada kita mati, maka itu dinamakan akhirat, walaupun dibuat di sini. Jadi perbicaraan yang dimaksudkan dengan bahaya dunia ni dan fitnah ni ialah supaya kita tak jatuh pada dunia yang tak menguntungkan kita selepas daripada mati. Kalau tuan-tuan baca kitab Penawar, dia petik satu hadis Nabi, satu hadis Muslim. Nabi sebut, perumpamaan ahli dunia ini seperti orang yang berjalan di atas air. Maka orang yang berjalan di atas air tak mungkin, maknanya mustahil lah kaki dia tak basah. Kalau dia berjalan atas air, mesti kaki tersebut akan basah. Jadi begitulah ibaratnya kita yang berjalan di atas dunia ni. Diberi peluang hidup dan duduk di atas dunia ni, jangan kita berasa sedap kita selamat daripada dunia. Walaupun kita ni orang kaki masjid dah, cuma jangan rasa selesa lah, aku tak ada hubbud dunia. Sebab apa? Aku duduk mengaji tasawuf tiap-tiap malam, baca kitab tasawuf, bergilir-gilir kitab dah, silih kitab dah kita tukar, daripada kitab kecil ke kitab besar kita baca habis. Jangan kita berasa selamat daripada hubbud dunia. Cuma kita kena tengok balik lah, adakah apa yang duk bermain dalam fikiran, dalam hati, tindak tanduk kita, fizikal kita, fikiran kita, harta benda kita, yang ada di kita tu kita guna jadi dunia ataupun jadi akhirat. Kalau jadi akhirat, alhamdulillah. Kalau tak jadi dunia, kalau tak jadi akhirat, jadi dunia, maknanya kena cari jalan usaha ikhtiar biar dia jadi akhirat. Jadi Nabi sebut dalam hadis tu, jangan kita rasa selesa, jangan kita mudah kata aku tak ada hubbud dunia sedangkan kita duk berjalan atas dunia.
Ghalibnya akan adalah sebut dah beberapa alamat, beberapa tanda dalam pertemuan yang lepas. Antaranya ialah bila kasratul hadis anha. Bila kita banyak duk bercakap tentang dunia. Ghalibnya dalam hati kita ada dunia lah tu. Tuan-tuan tengok malam ni ada bola ni. Nampak gelap sikit suara dia. Dalam berita sebut petang tadi, orang dah pergi ke stadium pukul 3 lagi. Pukul 3 nak masuk stadium. Nak mainnya malam ni. Sempat lagi kalau kita balik tengok di TV. Tapi doa nak beritahu, tu kasratul hadis anha. Orang yang ada dunia dalam hati banyak berbicara tentang dunia. Kita tak kata siapa-siapa ni. Bukan kita kata orang yang tengok bola ahlud dunia. Kita nak tengok kita. Apa yang selalu duk bermain dalam hati kita. Di fikiran kita, kita mikir tentang apa. Kita mikir lepas mati ke. Ataupun kita duk tua dah ni. Tapi duk mikir tentang nak beli rumah lagi boleh jadi. Nak beli kereta lagi boleh jadi. Tu benda duk main dalam hati kita. Ataupun itulah topik perbualan kita. Nak beli motor besar lah pula. Nak ride umur berapa? 80 dah. Bini pun umur 70. Nak ride pakai seluar jeans pula lah bini kita. Seluar jeans pun tak ada saiz dah. Nak sebut contoh. Sebab apa? Ton drum dua-dua. Kita pun ton drum dah di perut, dia ton drum daripada atas sampai bawah ton drum. Tapi cita-cita tu nak ride, nak wujudkan grup WhatsApp surau untuk buat ride pergi situ sini. Kita pergi hujung minggu tak apa dah, mana kita? Lemang Toki. Bentung. Tahu ke? Tuan-tuan biasa duk berjalan tahu lah. Cuma nak sebutnya ialah bila dunia duk main dalam hati kita, itulah yang jadi percakapan perbualan. Ulama sebut tu sebagai tanda untuk kita tahu. Supaya kita tak berasa aku tak ada hubbud dunia. Asatidzah pun tak selamat daripada hubbud dunia. Duk viral. Tahun lepas. Sebab kita baru masuk tahun baru. Tahun lepas, ada asatidzah kita tiap-tiap lepas kuliah dia pergi. Dia cerita, saya nak pergi umrah ni. Jadi saya nak minta derma, saya nak pergi umrah. Bukan setakat tu ya. Orang tak percaya mula-mula. Ada juga asatizah buat gitu. Lepas daripada dia kuliah, bukan derma untuk ma'atafi, tak. Derma untuk peribadi ni. Sebabnya nak pergi umrah hujung tahun contoh. Ada orang tak percaya mula-mula. Betul ke? Betul. Saya tanya AJK dah dia kata. Bahkan AJK kata bukan sebab nak pergi umrah saja. Kadang-kadang nak bayar yuran anak sekolah. Kadang-kadang nak beli telefon. Telefon bukan hak sendiri. Nak beli pada mak. Minta dengan jemaah juga. Itu benda main. Dalam diri asatizah sendiri. Kita orang yang tidak asatizah ni boleh diputar belik oleh dunia senang-senang berbanding orang yang ada ilmu. Ibarat mudahnya gitu lah. Orang yang ada ilmu paling-paling tidak direti jugalah tengok. Kita yang tak ada ilmu ni diputar belik oleh dunia. Duk berasa tak ada dunia padahal dunia penuh di dalam hati kita. Sebab tu saya ingat Syekh nak nasihat, dia kata kerja lah. Buat kerja. Walaupun duk mengajar, duk menyampaikan ilmu, buat kerja lain. Supaya jiwa kamu tak terasa saat orang tak bagi. Kalau kita hanya fokus pada buat kerja agama ni dengan harap orang bayar, jawab dia bila orang tak bayar, hati kita penuh rasa. Jiwa kita terasa. Padahal orang tak bagi sebab tak teringat boleh jadi. Tapi jiwa kita akan terasa dah, seorang ni tak berapa nak pergi aku. Sebab apa? Asyik-asyik terlupa. Sebab apa? AJK Biro Dakwah dia tua. Contoh, tuan-tuan ni contoh. Contoh bukan surau ni muda lagi. Baru sweet 17. Cuma sebut contoh. Bila kita bekerja, maknanya kita tak kisah orang bagi, tak bagi. Orang bagi, kita ambil. Orang tak bagi pun tak apa. Sebab tu Syekh pesan, bekerja. Buat kerja. Apa pun kerja, buat. Sebab apa? Sebab dalam medan dakwah ni kadang-kadang dia jadi fitnah pada kita. Tu tak pelik lah. Orang demand tu tak pelik. Kita tak kata dia ada dunia tu. Tapi nak beritahunya,
Antara jalan jalan dunia ni dia masuk melalui agama. Tu sebut dah antara alamatnya bai', jual. Jual ni maknanya muawadhah, tukar kita bagi agama, awak bagi pada saya apa. Give and take ibarat kita bagi kepada dia khidmat sekian-sekian, dia bagi pada kita dalam bentuk keuangan, harta benda dan sebagainya lah. Lepas tu demand pula dengan harga sekian-sekian dan sebagainya. Sebab tu dalam Quran sebut ittabi'u man la yas'alukum ajra. Follow orang yang tak minta. Orang yang tak minta ni maknanya bukan dia tak ambil, dia tak minta. Tapi tuan-tuan jangan duduk hukum ustazah ustaz asatizah taziah pula. Ustaz ni minta ni jangan ikut dia. Tak, saya tak kata gitu. Sebut contoh. Ayat Quran sebut gitu. Tuan-tuan buka, banyak kali Allah Ta'ala ulang ayat macam tu. Bukan dalam surah Yasin saja. Allah Ta'ala sebut, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa muhtadun. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi hidayah. Sebab tu saya ingat Syekh, waktu dia datang Malaysia, ada majlis bersama dengan muslimat. Majlis muslimat ni biasalah muslimat dia tak macam biro dakwah, biro dakwah muslimin. Biro dakwah muslimin ni waktu honda sampu ni waktu bersalam lah. Muslimat ni dia jenis letak atas meja. Tak atas meja sampu. Bila dah Syekh sudah, dia pun letak atas meja. Syekh pun tengok sampu. Ingat ke sampu soalan? Buka tengok ada duit. Itu reaksi pertama. Reaksi pertama Syekh ialah apa benda? Gitu. Sebab dia tak mengajar diri dia untuk mengambil sesuatu daripada orang yang diajak. Bukan maknanya tak boleh terima, tapi tak diajar pada jiwa kita untuk meletakkan itu keutamaan. Keutamaan kita ialah untuk menyampaikan risalah Nabi. Keutamaan kita adalah untuk menyampaikan agama. Adapun orang bagi, tak bagi, itu soal lain. Sebab tu kita disuruh bekerja, buat kerja. Tak kira tuan-tuan asatizah kita nak meniaga kereta, nak meniaga apa, ramai je asatizah kita yang meniaga kereta, yang meniaga itu, ini dan sebagainya. Tujuan dia ialah untuk mengelakkan jiwa daripada tertakluk terkait dengan dunia. Saya ingat masa saya mula-mula masuk KL. Bila masuk KL ni kita pun tak ada tempat orang kenal. Seorang pun tak panggil lagi kita kuliah. Cuma ada member-member yang dah lebih lama senior duduk di KL ni. Bila dia dia dah ada kuliah pada malam tersebut di satu tempat. Tiba-tiba ada panggilan lain. Yang kedua jemput. Dia call. Tolong pergi yang tempat ni. Saya nak pergi tempat lain. Kita orang baru tak faham benda. Tapi bila kita dah lama, rupa-rupanya dua tempat yang berbeza pada harga. Jadi bila berbeza pada harga, orang nak pergi yang lebih mahal lah berbanding dengan yang murah. So yang murah ni ambil yang baru-baru pergi. Yang lama, yang mahal-mahal ni akulah yang lama-lama dah duduk di sini. Saya sebut ni contoh supaya kita faham tak semestinya kita yang orang mengaji agama, yang duduk di surau tiap-tiap malam ni, yang datang masjid malam-malam ni, tak semestinya hati kita tak ada terkait dengan dunia. Bukan suruh tilik pada siapa-siapa, dak, untuk kita tengok diri kita. Sebab Nabi kata gitu, walik orang yang berjalan dalam air mesti kaki basah. Tak banyak sikit. Mesti akan ada tipu daya daripada dunia. Bahkan disebut dalam hadis awal bab sebelum ni, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Bila masuk hubbud dunya dalam hati kita kan, itulah ibarat kepala kepada gerabak kejahatan-kejahatan yang lain lagi nak lagi. Bergaduh adik-beradik sebab tu, putus silaturahim sebab tu, bergaduh laki bini sebab tu, yang orang duduk berperang, duduk bergaduh antara dunia, antara negara dengan negara sebab tu. Bukan sebab lain, sebab nak takluk satu tempat yang ada harta, yang ada ada khazanah, galian yang banyak. Semua kerana hubbud dunia. Kalau tak ada hubbud dunia, setiap negara, ni perkataan Syekh Fahmi, saya selalu ulang, setiap negara Allah Ta'ala dah sediakan galian rezeki yang cukup untuk semua rakyat. Yang ni saya ulang perkataan almarhum Syekh Fahmi. Setiap negara Allah Ta'ala dah sediakan
rezeki yang mencukupi untuk seluruh orang yang ada dalam negara tersebut. Habis itu kenapa ada juga yang jenis apa, tak ada kediaman, merempat, gelandangan, tak ada makan, sebab ada yang ambil secara haram. Bila ada yang ambil secara haram, mesti akan ada isu-isu macam ni. Isu-isu gelandangan, isu-isu tak ada rumah, duduk bawah flyover, duduk merempat, apa lagi, tak cukup makan, minta sedekah dan sebagainya lah. Sebab apa? Bila khazanah dalam sesebuah negara tak diurus dengan cara agama. Itu saya fahami ulangnya Ali. Saya hanya mengulangi apa yang disebut oleh almarhum je. Sebab Allah Ta'ala dia tahu. Sebab tu ayat Quran sebut, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami dah bahagi dah, kata Allah Ta'ala. Nahnu qasamna. Qasamna ni orang mengaji bahasa Arab, fi'il madhi. Maknanya past tense. Allah Ta'ala dah siap bahagi habuan kehidupan masing-masing. Ma'isyatahum fil hayatid dunya. Habuan hidup mereka masing-masing di dunia ni. Tapi kenapa ada? Sebab ada yang ambil hak orang lain secara haram. Rasuah berleluasa. Penipuan berleluasa. Tadi keluar dalam berita, seorang tipu seseorang dengan nilai jutaan ringgit untuk share dengan dia buat sesi minyak. Tertipu, akhirnya kena tangkap lah. Cuma nak sebutnya, orang sanggup tipu walau jutaan ringgit, besar nampak. Dan dia tahu dia akan terkena satu masa nanti. Tapi sanggup buat sebab apa? Ada hubbud dunia dalam hati. Sebab tu dia sebut ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunia bila ada, maka dia akan jadi apa? Kepala kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Hatta anak Nabi. Tuan-tuan tengok adik-beradik Nabi Allah Yusuf AS. Apa dia sanggup buat kepada adik-beradik dia? Buang adik-beradik dia. Buang dalam perigi. Sebab apa? Sebab ada hubbud dunia. Mengharapkan cinta daripada seorang ayah. Cinta yang diharapkan itu bukan cinta daripada Allah Ta'ala. Sedangkan dia tahu, kalau dia buat gitu, ayah dia tahu, lagi ayah dia tak suka. Tapi tak, dia akan jadi buta bila dia mengharapkan cinta selain daripada cinta Allah Ta'ala. Dia sanggup buat. Kerana harta benda, dia sanggup buang adik-beradik dia sendiri. Tapi akhlak para Nabi, tuan-tuan boleh lihatlah. Bagaimana akhlak para Nabi. Apa perkataan Nabi Allah Yusuf AS setelah diuji dengan berbagai ujian. Adik-beradik buang dalam perigi. Terpaksa apa? Ibaratnya mengembara seorang diri dalam usia yang masih muda pergi ke Mesir. Berbagai-bagai ujian pula di Mesir. Apa kata Nabi Allah Yusuf AS? Setelah dia keluar daripada penjara, apa dia kata? Qad ahsana bi. Allah Ta'ala telah memperlaku elok kepadaku. Tengok orang mata hidup. Mata hati hidup. Walaupun duduk dalam suasana gitu, itu akhlak para anbiya. Pada hari didatangkan adik-beradik dia, mari menghadap dia saat dia jadi pemerintah Mesir. Qala la tathriba alaikumul yaum. Hari ni tak ada isu kita nak bergaduh, nak caci maki, nak balas balik kejahatan yang kau buat. Tak ada. Qala la tathriba alaikumul yaum. Bahkan dia kata Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu semua. Itu akhlak para Nabi. Cuma saya nak sebut, apa yang diperlakukan kepada Nabi Allah Yusuf ada punca daripada apa? Hubbud dunia. Kalau anak anbiya pun, anak para Nabi pun tak sunyi daripada apa? Hubbud dunia. Kita orang yang ada ilmu sikit sebanyak ni, jangan berasa aman daripada penyakit ni. Jadi kita baca ni tujuan untuk lihat diri kita supaya apa? Supaya kita tak lena, tak rasa selamat bahawa kita ni tak ada dunia di dalam hati. Baik. Itu apa yang dah disebut dalam pertemuan yang lepas. Lepas tu banyak lagi lah disebut fitnah bukan setakat fitnah hubbud dunia sajalah. Nabi sebut dalam hadis-hadis yang lain, banyak lagi ujian-ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada umat ini. Baik. Bab seterusnya pada malam ni nak cerita tingkatan-tingkatan dunia. Ataupun kalau dalam teks Arab dia, kitab asal ni dia disebut dengan istilah tabaqat.
tabaqat ad-dunya ataupun ad-dunya wa tabaqatuha. Dunia dan tabaqah. Tabaqah ni tingkatan lah. Kalau tuan-tuan mengaji ilmu tarannum, suara ada tabaqah. Suara ni ada tabaqah. Tabaqah apa? Mula dengan tabaqah qarar. Suara dada. Yang orang duduk mula baca dalam apa? Dalam tilawah Quran kebangsaan antarabangsa. A'udzubillah, bismillah tu, tu dipanggil tabaqah yang pertama suara, iaitu tabaqah qarar. Lepas tu dia naik ke nawak. Lepas tu dia naik jawabul jawab. Waktu saya mengaji sikit-sikit kenaan dengan tarannum dengan almarhum Ustaz Ni Azizan Ni Jaafar. Masa duduk mengaji di Jordan dulu pun sekali dah juga dengan dia. Jadi duduk mengaji juga sikit-sikit dengan dia. Dia kata sampai ke tahap ada tingkatan suara bahagian otak. Ketinggian suara ni ada tingkatan yang paling tinggi ialah suara di bahagian otak ni. Orang yang tak sampai, mula-mula nak sampai itu kita akan berasa pening lah di kepala. Tu dia sebut lah. Almarhum. Cuma nak sebutnya ialah di sini suara ada tabaqat, begitulah juga dunia yang ada di sekeliling kita ni ada tingkatan-tingkatan dia. Jadi dia nak ceritakan dunia ni dunia yang berbentuk tingkatan ni. Ada dunia yang memberi manfaat, ada dunia yang tak memberi manfaat pada kita. Baik. Tengok. Dia sebut secara bilang dulu, kemudian baru dia hurai satu persatu. Baik. Dunia dia kata terbahagi menjadi 3 tingkatan. Iaitu dunia yang terdapat di dalamnya pahala. Ada juga dunia yang terdapat di dalamnya hisab, yakni perhitungan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dunia yang terdapat di dalamnya siksaan. Baik. Huraian dia. Adapun yang di dalamnya terdapat pahala, iaitu yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan baik. Itu dunia. Yang boleh membawa kita dengan melalui perantaraan dunia. Teks asal dia sebut dunia yang allati tasilu biwasitatiha ilal khair. Melalui dunia ni, tempat kita hidup ni lah, sekeliling kita ni adalah dunia. Dia boleh bawa kita kepada kebajikan, kebaikan, pahala. Sayyidina Ali pernah sebut. Dia kata apa? Dunia ni adalah masajid. Dia adalah tempat ibadat. Ni dunia yang apa? Yang menguntungkan kita ni lepas daripada mati. Dunia ni Allah Ta'ala jadikan di dunia ni adalah tempat ibadat, tempat sujud pada Allah. Kita umat Nabi Muhammad lagi mana-mana tempat yang ada atas muka bumi ni Nabi kata tuhur, suci. Fake menghukumkan mana-mana tempat adalah suci. Kecuali jelas kelihatan najis. Gitu. Kecuali jelas kelihatan najis. Hatta kita pergi ke rumah Cina sekalipun. Kita beli rumah Cina sekalipun. Rumah orang Cina duduk, rumah orang India duduk. Selagi mana kita masuk rumah tu, kita beli rumah tersebut, kita masuk, kita tengok dalam rumah tu, tak ada tanda-tanda najis anjing, maka tak dikira bernajis lah. Tak ada lah kena samak. Tu kita samak tu sebab nak suruh tenang jiwa je. Tak ada kata kena samak, fake tak suruh kita samak pun. Sebab dikira keistimewaan umat ini ialah mana-mana juzuk atas muka bumi ni semua dikira tuhur. Tepat untuk kita ibadat. Tempat kita ni kita tak nampak sangat. Kalau pergi negara Arab. Negara Arab, orang Arab berhenti tepi jalan, dia semayang. Berhenti tepi jalan, dia semayang. Kita ni kalau buat macam nampak janggal tempat itu. Sebab tempat kita ni orang lelaki nak kena pakai kain sarung. Orang perempuan pula nak kena pakai telekung. Negara Arab tak dengan baju tu dia semayang. Dengan apa? Kalau perempuan dengan baju yang dia pakai tu lah. Sebab tu sedapnya pakaian perempuan ni dikira menutup aurat bila kita berani guna baju tu untuk solat. Gitu. Mudah. Ulama sebut gitu lah, mudah.
Kalau pakaian tersebut dia berani guna untuk solat dan dia rasa sah solat yang dibuat dengan pakaian tu. Ya tu, pakaian tu menepati menepati syariat menutup aurat. Tapi kalau dia berasa aku tak boleh semayang dengan pakaian gini, maknanya ada muskil pada pakaian dia paling kurang. Ataupun memang jelas akan keluar jing, tak ada apa-apalah. Cuma muskil, boleh ke tak boleh, rasa macam terdedah aurat je. Tu ada juga orang jenis macam tu. Cuma sebut kalau eloknya kita pakai pakaian yang memang boleh kita pakai untuk solat terus. Cuma saya nak sebutnya ialah bumi ni Allah Taala jadikan sebagai masjid, kata Sayyidina Ali. Yang kedua, Sayyidina Ali kata, dunia ni Allah Taala jadikan tempat turunnya wahyu. Jadi bukan dunia semata-mata dunia, bukan dunia semata secara mutlak dicela oleh agama, tidak. Dicela oleh Allah Ta'ala, tidak. Kalau dunia semata-mata dunia dicela, takkan dunia ini dijadikan tempat turunnya wahyu. Sedangkan dunia ini adalah tempat turunnya wahyu. Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada para nabi. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai tempat ibadat para malaikat. Allah Ta'ala jadikan dia tempat perniagaan para awliya. Para awliya Allah Ta'ala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, disayangi oleh Allah Ta'ala, berniaga di atas muka bumi ni. Para ulama, ramai ahli perniagaan. So, kalau dunia semata-mata dunia dicela, tak ada lah para anbiya, para ulama, wahyu Allah Ta'ala turun di atas muka dunia ni. Jadi, dunia yang macam mana yang dicela? Jadi, kalau dunia ini membawa seseorang kepada perbuatan baik, kita duduk dalam dunia lama pun tak apa. Maknanya tak mati-mati duduk dalam dunia ni, tapi duduk dalam keadaan melakukan ibadat pada Allah Ta'ala, tak apa. Dunia tak cela dunia tu. Tapi kalau kita duduk di dalam dunia yang mendatangkan cela selepas daripada mati, itu bukan dunia. Walau sesaat pun kita tak nak. Walau sesen pun kita tak nak. Sebab apa? Dunia tu dunia yang tak membawa kepada kebaikan. Jadi dunia yang pertama ialah dunia yang membawa seseorang itu kepada kebaikan. Baik. Dan yang dapat menyelamatkan seseorang daripada perbuatan buruk. Ini tempat kita ngaji. Nak tahu baik buruk, kena melalui ilmu. Bila ada ilmu, baru kita kenal yang ni hak, yang ni batil, yang ni betul, yang ni salah. Maknanya, di sinilah kita mengaji. Sebab tu, dalam hadis Nabi sebut, ad-dunya mal'unatun. Dunia ni dilaknat. Kecuali zikrullah. Antaranya ialah disebut lagi dalam hadis Nabi, ialah orang yang belajar ilmu dan mengajar ilmu. Tak termasuk dalam dunia yang dicela. Sebab apa? Bila kita mengaji ilmu, kita berilmu, sama ada kita mengajar ataupun kita mengaji, kita sedang mengeluarkan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab mengaji, kita kenal mana batil, mana hak. Dengan sebab mengaji, kita kenal mana yang tak betul, mana yang betul. Sebab tu kita di antara doa yang kita ajar, arinal haqqa haqqa. Saya ingat Baba Zik selalu baca doa ni. Tiap-tiap kali lepas mayang, arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saya ingat duk follow dia dulu. Ini antara doa yang tak pernah ditinggal oleh Baba Zik baca. Padahal dia duduk dalam keadaan orang alim, tumpuan, orang duk tanya itu ini dan sebagainya, tapi duk minta itu. Tunjuk kebenaran, itu kebenaran, biar kita boleh ikut. Tunjuk kebatilan, itu kebatilan, biar kita boleh tinggal, boleh jauhi. Itu nak sebut dengan ilmu. Kita boleh kenal kebaikan. Jadi dunia, kalau kita duduk dalam keadaan sampai menyelamatkan kita daripada perbuatan buruk. Contoh melalui ilmu saya sebut tadi, maka dunia itu adalah dunia yang dipuji. Yang mendatangkan manfaat pada kita. Dunia ni, duduklah selama mana pun tak apa. Sebab tu orang mengaji, orang yang keluar tujuan nak mengaji. Apa-apa berlaku sehingga dia meninggal. Dalam perjalanan dia nak pergi mengaji, syahid. Syahid akhirat. Syahid akhirat ni istimewa lah. Bukan syahid dunia, syahid akhirat. Bila syahid akhirat, maknanya istimewa orang tersebut di sisi Allah Ta'ala. Baik, mana tadi?
Dunia semacam ini adalah merupakan kenderaan seorang mukmin dan merupakan tempat menanam bekal untuk akhirat. Inilah yang dikatakan sebagai sesuatu yang cukup dari barang yang halal. Ini dikata wahyal kafafu minal halal. Ghalibnya dunia yang macam ni maknanya kita berpada dengan yang halal. Kita cukup dengan yang halal. Jangan terlibat dengan yang syubhat. Gitu. Ambil yang halal, yang clear halal. Yang clear halal. Untuk menyelamatkan diri kita ataupun untuk menjadikan dunia yang kita ambil ni adalah dunia yang boleh membawa kita ni kepada kebaikan ataupun kepada pahala. Itu dunia yang pertama. Tabaqat yang pertama. Yang kedua, adapun yang di dalamnya ada hisab. Ada hisab ataupun ada perhitungan. Dunia yang ada perhitungan, iaitu yang tidak menyibukkan dirimu dari menjalankan kewajipan. Dunia ni tak menyebabkan kita sibuk daripada perbuatan kita nak mengerjakan taat. Kita ni bila sibuk dengan dunia, taat terlalai. Kita bila sibuk dengan dunia, tukar. Dengan Doraemon, tukar lagi kita. Dengan Upin Ipin, ya tukar. Upin Ipin tengah main, pukul 1:30 azan Zuhur. Tukar, nak tengok Upin Ipin daripada semayang Zuhur. Tu dia panggil dunia yang ada di dalamnya perhitungan. Sebab apa? Tu ada kira. Hisab, kewajipan kita tertangguh dengan sebab galik dengan dunia. Apatah lagi dengan sebab galik dengan dunia terabai, tak laksanakan tanggungjawab kita. Sampai apa? Zakat tak nak keluar. Apa lagi yang wajib semayang kita tertangguh-tangguh sampai keluar daripada waktu. Tu Sayyidina Ali sebut dalam satu perbualan dia. Dia berbual-bual dengan sahabat dia nasihat pada sahabat-sahabat dia. Last kali dia toleh ke arah kubur. Ditoleh ke arah kubur, dia berkata, ya ahlal gharbah, wahai orang buangan. Tu ahli kubur. Bila toleh kepada ahli kubur, maka dia kata, ya ahlal gharbah, wahai orang buangan. Ya ahlat turab, wahai penghuni bumi. Wahai penghuni tanah. Dia bercakap dengan apa? Dia bercakap dengan orang yang dalam kubur. Dia kata apa? Dia kata, rumah-rumah kamu semua sudah didiami oleh orang lain. Harta benda kamu semua sudah dibahagi-bahagikan. Isteri-isteri kamu yang kamu tinggal semuanya sudah dikahwini oleh orang lain. Ini dia kata adalah cerita kami kepada kamu. Apa yang telah kamu tinggalkan. Tengok dia cakap tu. Lepas tu dia kata, fahatu, tolong khabarkan kepada kami cerita kamu pula. Apa yang sedang berlaku kepada kamu. Maka kata Sayyidina Ali, dia menutup cerita tu. Dia kata, kalaulah orang yang berada di dalam kubur ini, ataupun ahlul gharbah dengan ahlul turab ni, orang buangan, dia masukkan orang buangan ni, maknanya kita lah, siapa nak simpan kita? Kita mati ada kau orang nak simpan kita dalam rumah? Tak ada. Bini kita tak nak simpan kita dalam bilik dia. Dia nak tidurlah dengan mayat sayang pada suami. Tak ada. Kena bawa buang lah. Buang dalam apa? Buang dalam liang lahat tu. Begitu juga bila duduk dalam tanah tu. Maka dia kata apa? Kalaulah diizinkan orang yang berada di dalam kubur ini bercakap, nescaya dia akan bagi tahu, inna khairaz zadit taqwa. Maka dia kata, orang ni akan bagi tahu kepada kita sebaik-baik bekal adalah takwa. Tak adanya rumah-rumah, tak adanya harta benda, tak adanya anak bini. Yang mereka harapkan, yang menguntungkan mereka di alam sana, kata Sayyidina Ali, ialah takwa kepada Allah Ta'ala. Tu dunia yang pertama tu. Dunia yang tu yang kita nak cari.
Selama kita duduk sini, duduk cari jalan untuk jadi orang yang bertakwa pada Allah. Cari jalan hidup dalam bentuk nak buat taat ibadat pada Allah Ta'ala. Jangan masuk yang kedua ni. Yang kedua ni dah terlalai dah ni. Yang kedua ni. Menyibukkan diri kita daripada menjalankan kewajipan. Dan tidak menyebabkan dirimu terjerumus ke dalam maksiat. Dunia ni. Ketika mencarinya. Inilah dunia yang di dalamnya ada perhitungan yang panjang. Beringat kalau dunia melalaikan kita. Lalai sampai alhaakumut takatsur. Itu Quran sebut. Alhaakum, dia telah melalaikan kamu. Apa dia tu? At-takatsur tu fa'il dia. Alhaakumut takatsur. Asal ayat dia alha at-takatsuru iyyakum. Kita asal dia. Tapi Allah Ta'ala kata telah melalaikan akan kamu oleh at-takatsur. Apa takatsur? Daripada kasir. Kasir apa maksud dia? Banyak. At-takatsur bina tafa'ul. Bina tafa'ul maksud dia musyarakah. Pakak-pakak belumba nak banyak. Nak banyak harta, nak banyak nama, nak banyak masyhur, nak banyak lah tu. Pas tak akan dapat harta kalau tak ada nama. Belumba nak naik. Belumba jaja nama, belumba jual nama. Sebab apa? Dengan adanya nama, maka boleh dapat hasil yang banyak. Harta yang banyak. Kita yang tak ada nama, nak dapat ke mana banyak? Banding orang ada nama. Orang ada nama, glamour, masyhur. Boleh pergi serata Malaysia. Kita yang tak ada nama, area Sentul. Area sini. Itu sebut contoh. Jadi, orang berlumba-lumba untuk banyak. Bukan setakat banyak pada harta, banyak pada macam-macam. Rumah nak banyak. Kereta nak banyak. Padahal Sayyidina Ali sembang dah dengan orang ahli kubur. Harta benda kamu nanti semua akan dibahagi-bahagi selepas kamu mati. Bukan setakat harta benda, kata Sayyidina Ali. Bini-bini kamu pun akan dikahwini oleh orang lain. Selepas daripada kamu mati. Kalau muda lah, tua tak ada lah kot. Cuma sebut contoh. Jadi, nak bagi tahunya ialah dunia ni kalau begitu keadaan dia, panjanglah perhitungannya, hisabnya panjang. Ambil daripada mana ke mana. Itu sebut dah dalam hadis Nabi. Berkenaan dengan harta, Allah Ta'ala tanya dua. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Sedarilah sehingga ziarah kubur. Ziarah kubur mati baru sedar. Mati terkejut dipanggil. Mati terkejut. Orang yang mati hari ni, dia duk rasa dia tak mati juga. Supaya kita. Kita hari ni tak berasa yang kita akan mati. Orang yang dah mati tu pun, dia berasa dia tak mati. Dia mati baru tahu dia mati. Supaya kita. Kalau kita tak beringat dengan mati, kita berasa kita tak mati. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu bangkit dalam kubur dah. Di alam barzah dah. Diperdudukkan oleh malaikat untuk tanya, siapa Tuhan kamu? Itu panjang bicara dia, hukum bicara hisab dia. Baik. Para pemiliknya adalah orang-orang kaya dia. Para pemiliknya adalah orang-orang kaya yang akan didahului oleh para fakir miskin. Ni dunia yang bentuk macam ni, hisabnya. Kan Sayyidina Ali pernah sebut halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia ni kalau halal, kita cari cara halal sekalipun, ada hisab. Apatah lagi kalau kita ambil yang haram, iqab. Ambil yang haram, jawab dia ada hukum mana? Kalau kita ambil yang halal pun dihisab oleh Allah Ta'ala. Panjang cerita lah. Man husiba, Nabi kata, uzziba. Siapa-siapa yang dihisab, golek gak banyak lah. Tak lepasnya. Bila tak lepas agak, golek dia, seksa. Man husiba, uzziba. Siapa yang dihisab, olehnya akan diazab oleh Allah. Sebab tu kita minta supaya tak dihisab tu. Ataupun hisab-hisaban yasira. Kalau boleh tak nak hisab, masuk syurga tanpa hisab. Yang tu nak cari jalan tu. Macam mana jalan tu? Kena baca hadis-hadis. Jalan macam mana yang boleh kita kutip di dunia ni, di akhirat nanti kita tak akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Melalui jalan syafaat. Syafaat siapa? Syafaat Nabi.
Macam mana nak dapat syafaat Nabi? Ittiba' Nabi. Macam mana nak dapat syafaat Nabi? Selawat pada Nabi. Dah selawat malas kita. Tapi nak hisap, nak hisap ringan. Kalau boleh tak nak dihisap oleh Allah Ta'ala. Tak bertemu jalan maknanya ibarat dia. Kita tak bertemu jalan untuk mendapat keistimewaan di akhirat. Patutnya di sini mencari jalan bagaimana nak mendapat keistimewaan di akhirat tersebut. Jadi nak sebutnya ialah bila kita ada harta banyak, salah satu daripadanya walau halal, dia akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata sini orang-orang yang kaya ni akan dihisap oleh Allah Ta'ala walaupun dia dapat daripada halal. Apatah lagi kalau tak halal. Tak halal ambil daripada harta benda orang lain dan sebagainya lah. Ataupun kita ada hutang. Tuan-tuan tahu kan masalah hutang ni. Hutang ni Nabi tak nak sembahyang. Nabi tak nak sembahyang jenazah kepada orang yang berhutang. Ada seorang lelaki datang bertemu ya Rasulullah, ada jenazah yang meninggal. Minta datang untuk solat. Nabi tanya, dia ada hutang tak? Dia kata, tak ada ya Rasulullah. Okey, aku datang sembahyang. Kali lain, datang seorang lelaki jemput Rasulullah sembahyang jenazah. Nabi tanya, lelaki ni ada hutang tak? Orang kata dia ada hutang. Bila Nabi tanya lagi, dia ada harta benda tak? Ada aset tak maksudnya gitu? Ada aset tak yang boleh bayar balik hutang dia? Tak ada. Bila tak ada, Nabi kata, kamu sembahyang, aku tak nak sembahyang. Gitu, sampai tahap tu. Maknanya kalau imam hari ni, saya tak nak sembahyang, pandai-pandai awak lah. Sembahyang adik-beradik awak lah. Ibarat dia gitu. Rasa janggal juga. Ni Nabi tak nak sembahyang. Sehinggalah ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, hutang dia aku bayar. Tu nasib baik ada orang tolong sanggup nak bayar. Kita buat hutang waktu hidup, orang lain tolong nak bayar. Tu nak beritahu belum masuk kubur lagi tu hisab tu. Tu hutang bahaya sebab tu orang-orang dulu bubuh dalam buku 35. Senang nak mudah kita tengok, mudah kita ingat. Kita ada hutang dan sebagainya. Tu hutang-hutang tertentulah. Hutang-hutang dengan bank ni biasa ada insurans cover. Cuma nak sebut hutang-hutang kita dengan orang. Hutang-hutang kita yang tak ada siapa tahu, hanya kita tahu. Yang tu dalam ayat wasiat. Wajib wasiat. Wajib wasiat. Kena bagi tahu saat kita sakit nak mati, kita ada benda yang perlu, yang tak sempat kita selesaikan. Wajib kena bagi tahu. Tu ayat wasiat baca dah di masjid mana tu? Setapak. Cuma nak sebutnya ialah hisab sebelum jasad kita yang meninggal ni masuk dalam kubur lagi. Yang ni panjang bicara dia. Kalau di dunia sebelum kita masuk kubur pun dihitung begitu, masuk dalam tu ambil yang haram pula, tu na'udzubillah. Cuma di sini disebut orang kaya akan didahului oleh orang fakir. Tu mudah orang fakir. Tapi kita tak naklah jadi fakir di dunia. Sebab apa? Berasa hina. Sedangkan orang fakir akan masuk syurga lebih awal daripada orang kaya berapa? 500 tahun. 500 tahun dunia. 500 tahun dunia lebih awal banding dengan orang kaya. Sebab apa? Orang fakir tak ada nak hisab harta. Sebut dah kan, harta kira dua. Min aina iktasabah? Ambil mana ni? Harta yang kau ada ambil mana ni? Duit gaji ya Allah. Okey, duit gaji. Okey, halal duit gaji tu. Engkau bekerja tu betul tak? Kau masuk pukul berapa? Pukul 8. Kau keluar pukul berapa? 4.30. Okey, cek lah. Daripada 4.30, 8 hingga 4.30. Betul kau dia ada di tempat kerja? Kau dia duduk mengular. Contoh. Kau dia duduk mengular. Dia clock in pukul 8. Pukul 8.30 keluar dah. Orang pergi kaunter pukul 10, dia tak ada. Orang pergi kaunter pukul 11, dia tak ada. Orang pergi kaunter pukul 2, dia tak ada. Pukul berapa? Tak duduk di ofis. Contoh ni tuan-tuan. Contoh. Pukul 4.30, dia masuk. Nampak dia pukul 4.30. Sebab apa? Nak clock out. Ataupun nak thumbprint. Zaman sekarang ni orang thumbprint dah. Ataupun pakai kad dah. Cuma nak sebut contoh. Okey, rezeki nampak pada zahir kerja halal. Tapi adakah kerja tersebut kita buat secara halal? Betul. Tu kata hisab tu. Sebab tu menyebabkan kita lambat. Kita yang ada harta ni menyebabkan lambat sebab tu. Orang yang miskin, apatah lagi dia bekerja sendiri, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dia tak ada harta, mati gitu. Saya ingat Baba Zi Al-Fatani. Anak-anak murid dia yang rapat cerita. Selepas Baba Zi meninggal,
Dia kata tak ada harta yang ditinggal oleh bapa kecuali dalam dompet dia masa tu ada RM1. RM1 ada dalam dompet dia. Yang lain tak ada, diinfak. Walaupun waktu dia hidup mengajar gini. Mari mengajar di Kuala Lumpur, di Khazanah Fataniyah tu. Sambil-sambil dia sambil dia mengajar tu, dia jenis minat dengan cincin permata. Dia jual. Kalau ada orang nak, dia jual. Dia pakar, kalau ada orang nak, dia jual. Tu lah benda-benda yang dia buat sambil-sambil dia mengajar. Maknanya bukan mengharap daripada orang bagi dak. Buat kerja juga, jual itu, ini dan sebagainya. Cuma, waktu dia meninggal, tak ada harta. Kecuali RM1 yang ada di dalam dompet dia. Antara murid dia yang rapat cerita. Nak beritahu, kalau andainya betul begitu, tuan-tuan, apa yang nak dihisap oleh Allah Ta'ala? Harta benda tak ada. Bandingan kita, zakat tak keluar. Bahkan zakat yang wajib dibayar ansuran. Yang tahun ni, 2-3 tahun akan datang, tak habis lagi bayar yang tahun ni. Contoh, 500 bayar ansuran. Hujung tahun bayar dulu 100. Tahun depan pula bayar 100. Padahal tahun depan zakat yang lain dah pula. Tapi duk bayar ansuran. Sebab apa tu? Boleh jadi sebab air 500 ni banyak juga ni dia tu. Sayang nak bagi 500 tu, bagi 100 bayar ansur juga zakat tu. Tu contoh. Sebab tu hisab orang kaya berbanding orang miskin. Orang miskin lebih awal masuk syurga, kata Nabi 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Baik. Adapun yang di dalamnya ada seksaan, sikit lagi saya baca. Adalah yang dapat menghalangi seseorang. Ini dunia yang menghalang seseorang menjalankan perbuatan taat. Ini jauh lagi lah. Tingkat yang paling bawah sekali. Dunia sampai tahap boleh menghalang. Tadi melalaikan. Tahap yang kedua, pertengahan. Yang ini menghalangi seseorang dari menjalankan perbuatan taat dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Ia merupakan bekal bagi pemiliknya menuju neraka. Ini zadu sahibiha ilan nar. Dunia yang macam ni bawa tuan dia ke neraka, bagaikan tangga yang akan menghantarnya ke neraka. Ini dunia ni. Bukan jadi mazra'atul akhirah, bukan jadi tempat cucuk tanam untuk akhirat dak ni. Yang ni adalah ibarat seperti tangga yang membawa kita ataupun tuan dia ke neraka. Hal itu disebutkan oleh satu riwayat dalam hadis Nabi akan datang, insya-Allah kita tengok hadis ni. Sebab bola main dah. Isyak pun 2 rakaat yang ni. Qasar. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.